Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Kita mulakan dengan Wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah, quluhu ma syaa Allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul, bila khandakin wa la sur, min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdzur, wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah, tatarwasna billah, tatarwasna billah, min aduwwina wa aduwwillah, min saki arshillah ila qa'i ardillah, bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush, min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas, fardud nadharahum fi intikas, wa qulubahum fi waswas, wa aydiyahum fi iflas, wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's, la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla', bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tadi masih ada orang sembahyang sunat, saya memang slowkan suara. Mic-nya okey. Baik. Sebelum kita mulakan, saya nak bacakan satu hadis daripada kitab terjemahan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Terjemahan kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari, iaitu ringkasan daripada kitab Ibnu Abi Jamrah, iaitu daripada hadis-hadis pilihan Imam Bukhari. Pada hadis yang ke-191 muka surat 364. Ini tulisan Jawi ya. Kalau tuan-tuan nak cari yang Rumi mungkin ada. Baik. Iaitu berkaitan dengan kita punya suasana sekarang, iaitu wabak COVID-19. Pernah tak berlaku zaman Rasulullah? Dia tak adalah COVID-19 tu, tak ada. Tapi wabak tu ada. Wabak apa? Ta'un. Jadi tajuk dia cara menghadapi wabak ta'un. Daripada Usamah radhiyallahu anhu berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'un itu siksaan yang dikirimkan ke atas satu golongan daripada Bani Israel ataupun ke atas orang yang ada sebelum kamu. Maka apabila kamu dengar dengannya berita ta'un itu sedang merebak di satu bumi, maka janganlah kamu datang kepadanya. Dan apabila menimpa ta'un ke atas satu bumi padahal kamu ada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Beginilah bahayanya penyakit ta'un. Junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu memberitahu kepada kita bahawa ta'un itu memanglah siksaan yang pada masa dahulu dikirimkan kepada Bani Israel yang telah banyak melakukan kejahatan dan kemungkaran. Kalau kamu mendengar ta'un itu bermaharajalela dalam sebuah negeri, maka janganlah masuk ke dalamnya. Seterusnya, kalau kamu telah berada di dalam sebuah negeri yang ada penyakit itu, maka jangan pula kamu keluar lari daripadanya kecuali oleh suatu urusan yang mustahak. Itulah hadis Bukhari tentang penyakit ta'un. Jadi penyakit COVID-19 ni berselisihan pendapat juga. Ulama mengatakan ni wabak, dia mengatakan tidak. Tapi dia boleh merebak, boleh berjangkit dengan cepat. Dan ada pula suruhan dalam agama Islam, iaitu kewajipan menjaga 6 perkara, salah satunya menjaga nyawa. Jadi memanglah hadis tersebut tak ada suruh pakai topeng, jarak semeter, memang tak ada. Tapi maknanya paling kurang, kalau kita dekat tempat wabak jangan keluar. Kalau ada tempat wabak, kita jangan pergi tempat tersebut. Itu hadis Rasulullah, hadis Bukhari. Baik. Jadi kita niatkan, kita ikut SOP ni tuan-tuan, niatkan ikut hadis Rasulullah tu, dapat pahala. Dapat pahala. Baik, sambung. Kita sambung kitab Mutiara Ilmu Akidah. Asalnya kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Dia memang kitab Melayu, cuma asalnya kitab Jawi dialih bahasa atau alih tulisan ke tulisan Rumi. Pengarangnya siapa? Syekh Ahmad Al-Fatani. Baik, kita sambung bab iradat. Yang ke-8, iradah, artinya kehendak. Makna kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala. Kehendak Allah tu apa? Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu sengaja, bukan bukan tak sengaja. Setiap yang berlaku, semua perkara, semua perkara yang baik juga Allah yang jadikan, Allah Ta'ala yang nak sengaja. Yang buruk juga Allah Ta'ala sengaja jadikan, dan di bawah pemerintahannya. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat,
seperti apa yang terkadang-kadang disangkakan, kerana berhajat seumpama itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kehendak ni bukan berhajat. Saya hendak makan, saya berhajat kepada makan. Kenapa? Kalau saya tak makan, tak ada tenaga, tak boleh bergerak. Itu makhluk punya kehendak. Kehendak makhluk tu berhajat. Allah Ta'ala berkehendak tapi bukan berhajat. Lain Ustaz, lain. Ia adalah sifat yang sedia ada, sejak sedia. Sifat iradat ni bila Allah Ta'ala bersifat iradat, sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada, ataupun sejak azali. Dia samalah perkataan tu, tiada mula, sedia ada, sejak azali, tiada permulaan, sejak makhluk belum ada, sama. Kenapa banyak? Supaya faham. Kalau satu saja tak faham, diperbanyakkan, dipelbagaikan oleh ulama. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat iradat ini, dia tu sifat, dia bukan zat. Allah Ta'ala tu zat. Zat tu apa? Diri. Tak boleh sebut badan. Tapi contoh diberi oleh ulama, nak bezakan sifat dengan zat ni, ibaratnya songkok. Macam saya belajar kemarin, contohnya songkok lah. Jadi songkok tu zat, bendanya, zatnya. Ni apa? Songkok. Songkok apa? Hitam. Hitam tu ialah sifat. Sifat ni tak boleh berdiri sendiri. Tak boleh. Ni apa ni? Ni hitam. Apa hitam pula? Saya tanya ni apa? Ni hitam. Awak ni dah kenapa? Kalau ada orang jawab ni apa? Ni hitam, awak ni salah jawapan rasa ni. Saya tanya ni apa? Ni songkok. Betul. Warna apa? Warna hitam. Betul jawapan ni. Jadi itu contoh. Allah Ta'ala tu tak ada, bukan objek. Cuma nak cepat faham, Allah itu zat, diri. Iradat tu sifat. Walaupun dia berbeza, tak sama, tapi tak bercerai tanggal. Tak bercerai tanggal. Dia tak terpisah. Kita sebut iradat tu sifat, Allah tu zat. Dari segi perkataan seolah-olah macam terpisah. Tidak. Dia berlainan tapi tak bercerai tanggal. Bila kita sebut sifat iradat berdiri pada zat Allah, bukanlah maknanya boleh tanggal. Mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Tak. Mula-mula Allah Ta'ala tak ada sifat iradat, kemudian baru ada sifat iradat. Tidak. Baik, apa kerja sifat iradat yang menentukan setengah perkara yang harus ke atasnya, ke atas Allah Ta'ala pada perkara mungkin. Seperti ditentukan sesuatu itu dengan wujud putih, hitam, panjang atau pendek dan seumpamanya. Allah Ta'ala ada sifat iradat. Apa kerja sifat iradat? Menentukan. Menentukan tu apa? Menetapkan nasib makhluk. Nasib makhluk. Apa perkara yang ditentukan? Perkara harus akal. Apa dia? Mungkin. Mungkin tu apa? Perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Mungkin ni asal bahasa Arab, dah jadi bahasa Melayu dah. Tapi orang Melayu tak sebut mungkin, orang Melayu sebut mungkin. Kuliah malam ni ada tak? Mungkin ada, mungkin tiada. Ustaz Aidil datang, ada lah. Ustaz Aidil tak datang, mungkin diganti orang lain. Mungkin. Baik, Allah Ta'ala menentukan sifat makhluk, segala makhluk. Ta'aluk iradat. Ta'aluk iradat ni maksudnya dia punya kerja iradat, peringkat ta'aluk dia, peringkat kerja. Ta'aluk iradat itu dengan setiap perkara mungkin, boleh ada boleh tiada, iaitu makhluk, adalah seperti kudrat, sama macam sifat kudrat yang lepas kita dah bahaskan. Tetapi ta'aluk kudrat itu ta'aluk mengadakan, dan ta'aluk iradat ini ta'aluk menentukan.
Kalau kudrat tugasnya mengadakan atau mentiadakan makhluk. Kalau iradat tugasnya menentukan nasib makhluk. Maka ia tiada takluk dengan wajib dan mustahil. Sama macam kudrat juga. Allah Ta'ala berkuasa, yang lepas kita ulang kaji. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan sebiji telur ke dalam lubang jarum yang kecil? Yang lepas soalan lain, lain-lain lah soalan, takkan sama je. Yang lepas soalan macam senang sikit kan, naik satu darjat sikit. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan sebiji telur melalui lubang yang kecil, iaitu lubang jarum? Garuk kepala nak menjawab. Senang ya Ustaz. Boleh lah jawapannya. Confirm ni. Nak buat talian ayat tak? Dalam kitab-kitab tauhid ada kisah syaitan mengganggu seorang nabi. Jadi dalam kitab Aqidatul Najin ada. Kitab tauhid yang agak tebal sikit. Jadi syaitan ni dia nak meragu-ragukan hati nabi. Jadi dia kata, boleh tak Allah Ta'ala masukkan? Soalan tu daripada syaitan, daripada iblis. Boleh tak Allah Ta'ala melalukan telur tu ke dalam melalui lubang jarum? Apa Nabi jawab? Jawapannya tak boleh. Kan Allah berkuasa. Allah memang berkuasa. Kuasa Allah tu jatuh pada apa? Perkara apa kuasa Allah Ta'ala tu berlaku? Yang lepas soalan senang sikit kan? Boleh tak Allah Ta'ala jadikan dirinya ada anak? Senang saja. Senang pasal dah tahu jawapan. Baik. Jadi kita dah belajar sifat kudrat berlaku ataupun merangkumi perkara harus akal, perkara yang mungkin, yang boleh berlaku, diterima akal kalau berlaku, iaitu makhluk. Maka kalau telur yang besar tu, taklah besar sangat telur kan, telur ayam, nak masuk dalam lubang jarum, itu mustahil akal kita terima. Macam mana benda besar nak masuk benda kecil? Tapi kalau Allah Ta'ala besarkan lubang jarum ataupun telur tu dikecilkan, maka harus akal. Tapi kalau lubang jarum tu macam tu, tak dibesarkan, ataupun telur tu memang besar tu, tak dikecilkan, nak dilalukan, ya tak boleh. Bukan sebab Allah tak berkuasa, sebab perkara itu mustahil akal. Jadi jawapannya, Allah Ta'ala boleh melalukan telur ke dalam jarum. Tadi kata tak boleh. Tak boleh kalau tak dibesarkan lubang jarum, tak dikecilkan telur. Jawapannya ada dua, tapi sama maknanya. Jawapan yang pertama tadi saya kata tak boleh, Allah Ta'ala tak boleh melalukan telur ke dalam lubang jarum yang kecil tu. Sebab apa jawapannya macam tu? Sebab mustahil akal. Jawapan yang kedua, boleh Allah Ta'ala lalukan telur itu ke dalam lubang jarum dengan syarat Allah Ta'ala besarkan lubang jarum atau Allah Ta'ala kecilkan telur. Itulah jawapan tauhid. Kalau kita tak belajar tauhid, tak terfikir kan, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Rupa-rupanya belajar ta'alluq, kuasa Allah itu jatuh atau berlaku perkara harus akal, bukan wajib akal dan mustahil akal. Baik. Begitu juga sifat iradat, menentukan nasib makhluk. Itu ialah harus akal. Sebab tu setiap kali kita belajar tauhid, depan sekali sebelum masuk bab wujud, sifat wujud, diterangkan detail, terperinci tentang
harus akal, wajib akal, mustahil akal. Kita ulang kaji balik. Wajib akal tu apa? Wajib akal ialah perkara yang mesti ada. Akal kita kata benda tu mesti, mesti ada atau mesti berlaku. Contoh yang senang, 1 tambah 1 mesti 2. Nombor lah. Orang kalau lelaki tambah perempuan tu mungkin bertambah tu, bukan 2 je. Dia jadi 3. Kalau kembar jadi 4. Baik. Kalau nombor 1 tambah 1 2, itu dalam kitab Risalah Tauhid. Contoh mudah wajib akal. Perkara wajib akal ini yang perlu difikir iaitu zat Allah, diri Allah dan juga sifat-sifatnya, bukan difikir, perlu dikaji. Iaitu apa dia wajib akal? Zat Allah serta sifat-sifatnya perlu dipelajari. Sebab nak menetapkan 1 tambah 1 jawapannya 2 tu senang, tapi nak menetapkan bahawasanya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya tu wujud, itu perlu hujah, perlu dalil. Kemudian mustahil akal. Apa dia mustahil akal? Akal kita tak terima perkara tersebut. Mesti tak ada atau mesti tak berlaku. Contoh 1 tambah 1 3, mustahil. Nombor lah. Nombor 1 tambah 1 macam mana boleh jadi 3? Ini nombor Itu yang mudah. Mustahil akal yang agak berat, agak susah, perlu dipelajari, iaitu syarik. Syarik ataupun kawan bagi Allah Ta'ala, itu mustahil. Ada 2 Tuhan, itu mustahil akal, tak boleh diterima akal. Macam mana ada 2 Tuhan, apatah lagi lebih? Contoh nak dalil akal untuk menyatakan Allah Ta'ala ataupun Tuhan tak boleh ada 2 atau lebih. Contoh, saya pernah sebut rasanya sini. Kita nak buat 1 titik guna 2 pen, boleh tak? Alah, senang je Ustaz. Tunjuk. Tak ada papan putih, kalau ada saya tunjuk Ustaz. Tak apa, kat kertas pun tak apa. 2 minggu akan datang kuliah saya nak tengok. Tapi buat live, jangan buat kat rumah baru bawa ke depan. 2 pen, ambil pen paling kecil, sekarang paling kecil 0.5 sepengetahuan saya. Kalau ada 0.1, saya nak tengok pen 0.1. Awak buat 2 pen 0.1, buat 1 titik. Contohlah, andai katalah ada kan yang bawa, Ustaz, 2 minggu lepas Ustaz minta kan, ni kertas, ni 2 pen 0.1. Ustaz tengok baik-baik, saya akan rakam. Kalau boleh saya bawa mikroskop, pasal tak ada tak bawa lah. Kalau ada saya bawa, buat 1 titik kan. Ini kita bayangkan je lah. Kalau ada yang nak buat, silakan. Tak ada masalah. Pasal ni kajian tentang Allah Ta'ala, ya tak? Nak menetapkan Tuhan tak boleh ada 2 atau lebih. Kalau ada yang nak buat, silakan, saya tak ada masalah. Kalau boleh bawa mikroskop sekali. Buat 1 titik. Jadi tak? Macam jadi. Kalau tengok mikroskop, dia bukan 1 titik, 2 titik bercantum. Ya tak? Tak percaya, bawa mikroskop lah. Kalau kita tengok gitu macam kita tak nampak. Itu baru titik. Pakai 2 pen je tak boleh buat 1 titik. Takkanlah Tuhan sampai 2 atau lebih. Macam mana nak menetapkan suatu perkara? Bergaduhnya tu tak terfikir kita. Bukan seorang lah, 1 Tuhan nak jadikan makhluk, 1 Tuhan kata tak nak jadikan makhluk. Macam mana tu? Yang namanya Tuhan mesti berlaku. Apa yang dia nak mesti berlaku. Yang seorang kata nak jadikan makhluk, seorang kata tak nak jadikan makhluk. Macam mana? Tak boleh. Mustahil akal kita nak menetapkan Tuhan 2 atau lebih. Jadi itu mustahil akal. Contoh mustahil akal. Dan yang ketiga, harus akal. Harus akal ini mungkin, iaitu yang boleh ada dan boleh tiada. Makhluk lah. Jadi cerita yang telur tak dikecilkan dan lubang jarum tak dibesarkan, kalau nak dimasukkan, nak dilalukan, jawapannya tak boleh. Kenapa? Mustahil akal.
Dia mustahil akal. Ibaratnya buat satu titik guna dua pen. Yang bolehnya Allah Ta'ala besarkan lubang jarum ataupun Allah kecilkan telur. Dia jadi harus akal, maka yang tersebut boleh. Baik, ada masalah ke Ustaz? Ada ke yang mengatakan Allah Ta'ala berkuasa ni boleh buat apa saja? Ada. Seumur saya 35 tahun ni, saya pernah jumpa ada orang yang berfahaman Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Dia orang Islam, dia sembahyang, tapi kerana kurang pengetahuan tauhid, tapi nak cerita tentang tauhid, kesungguhan dia nak menyampaikan agama, tetapi tak belajar tauhid. Kenapa dia tak belajar, Ustaz? Dia tak sekolah agama ke? Tak pastilah. Mungkin tak sekolah agama. Kalau sekolah agama pun mungkin terlepas, tak datang ke apa hari yang diajar tauhid tu, mungkin tak pasti. Habis Ustaz tak jumpa dia ke? Saya dah jumpa, tapi masa tu takdir Allah Ta'ala saya umur belasan tahun, tingkatan berapa budak lagi. Sekarang pun macam budak kan? Dah umur 35 macam budak lagi ni. Bayangkan umur saya berapa masa tu? 16 ke 15 gitulah. Dengar macam tu. Jadi saya tegur, bukanlah saya tegur tu marah, tak. Cakap baiklah, kita hormatkan orang lebih tua daripada kita. Dia dah habis berceramah tu, saya panggil lah dekat. Saya tak sebut nama lah, sebut nama kenal pula nanti. Baik. Pasal benda saya masuk YouTube ni kan, dicari orang. Baik. Jadi bang, tadi abang ada sebut, ni dialognya lah lebih kurang yang saya ingat. Abang ada sebut Allah boleh buat apa saja. Allah yang makna Rabb tu apa? Rabb tu yang boleh buat. Rabb tu maknanya yang boleh buat. Tuan-tuan, apa makna Rabb? Rabb ialah yang boleh buat. Jadi saya cakap, bang, abang lah masa tu kan, belum pakcik lagi, taklah tua sangat masa tu dia. Bang, tadi abang ada sebut Allah tu, Rabb tu yang boleh buat. Rabb tu kalau makna bahasa Arabnya maknanya pemelihara. Kalau ilahun, Tuhan tu maksudnya zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau yang sebenarnya Allah Ta'ala ni dia berkuasa lah, tapi tak boleh kita sebut Allah boleh buat. Allah tu maknanya yang boleh buat, mana boleh buat apa sahaja. Nanti termasuk wajib akal dengan mustahil akal. Tak boleh lah kan. Jadi macam tu je lah apa dia jawab. Terima kasihlah menegur saya. Alhamdulillah. Awak sudi menegur saya. Bertuah. Bertuah. Budak umur 15 tahun tegur, tak? Walaupun bukan depan orang ramai, saya tak malukan dia pun. Saya tak ada niat nak malukan. Saya cuma nak kongsi ilmu yang seragama, belajar kan, belajar khas apa, kongsilah sikit. Cakap pun perlahan-lahan, orang lain tak dengar. Saya maafkan, saya seorang, dia pun tak dengar sangat. Dia berdua je lah dengan dia kiranya. Bertuah macam tu. Marah lagi ada lah. Marah lagi ada. Apa dia marah? Tak nak sebut lah. Yang penting marah lah. Orang Melayu ni memang ada sikap macam tu, susah nak buang. Kalau kau muda, kau jangan tegur orang tua. Itu tu nak buang tu, sifat tu susah. Nak tegur mesti orang sama baya, ataupun kau tegurlah umur yang bawah kau. Umur atas kau jangan berani tegur. Setahun jagung kata. Baik. Jadi mudah-mudahan kita tak tergolong orang yang macam tu, insya-Allah. Baik. Sambung. Ta'alluq iradat itu dengan setiap perkara mungkin adalah seperti kudrat. Baik. Maka ia tiada ta'alluq dengan yang wajib dan yang mustahil. Dan perkara mungkin itu merangkumi yang baik dan yang jahat. Allah Ta'ala tentukan nasib tu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah, berfahaman Allah Ta'ala menentukan segala perkara, termasuk yang baik dan yang jahat, yang buruk.
Bersalahan, yang ini tak sama bagi Mu'tazilah yang mengatakan bahawa iradat Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Ada satu golongan, dia ini mengaku dia Islam, pengasasnya Wasil bin Atha. Bila ditanya isteri kepada Wasil bin Atha, macam mana Wasil bin Atha ni orangnya, bila malam mula larut, Wasil bin Atha susun dua tapak kakinya sembahyang sepanjang malam. Dia hafiz Al-Quran 30 juzuk. Ustaz Aidil 30 surah belum tentu. Ada tak? 30 juzuk hafaz Al-Quran. Dia susun dua tapak kakinya sembahyang malam. Setiap kali jumpa ayat berkaitan tauhid, dia tulis, bukan sebab tak hafal, tulis menguatkan akidah fahamannya. Siang hari mengeluarkan jemaah, menyebarkan fahaman-fahamannya. Wasil bin Atha dari segi akhlaknya sangat baik, soleh, tetapi akidahnya mengatakan Allah Ta'ala tak menentukan yang buruk, yang jahat. Yang buruk, yang jahat tu kita sendiri yang nak, bukan Allah yang nak. Fahaman ini fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat, bukan ahlu sunnah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Hati-hati. Tetapi wajib bagi kita beradab terhadap Allah Ta'ala. Tapi kena beradab. Macam mana? Dengan tiada menyandarkan kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala, yakni Allah Ta'ala, melainkan pada peringkat mengajar. Tapi sebagai sandaran adab, kita ambil akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kata, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu dalam ayat Al-Quran. Saya lupa surah apa, ayat berapa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Nabi Ibrahim kata, apabila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Ini Nabi, tauhidnya betul, kita kena ikut. Dia kata apabila aku sakit, bukan Allah sakitkan aku. Nabi Ibrahim tahu tak yang sakitkan dia tu siapa? Tahu, Allah yang sakitkan dia. Allah Ta'ala juga yang sembuhkan. Tetapi sebagai adab dengan Allah Ta'ala, yang buruk itu contohnya sakit, disandarkan pada diri sendiri. Yang baik itu contohnya sembuh, disandarkan kepada Allah. Itu sebagai adab. Hakikat sebenar, Nabi Ibrahim tahu yang sakitkan dia tu Allah, yang sembuhkan pun Allah. Jadi kita Ahlus Sunnah Jamaah, dari segi tauhid, hati kita percaya baik dan buruk Allah yang jadikan. Tetapi dari segi percakapan kita nak jaga adab dengan Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita sendiri. Jangan cakap yang baik dan buruk itu daripada Allah, melainkan pada peringkat mengajar. Tapi kita tengok situasi. Kalau dalam majlis ilmu, kita kena sebut yang baik dan buruk daripada Allah. Allah yang hendak, Allah yang jadikan. Kalau bukan majlis ilmu, kita beradab. Yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Tapi kalau selain majlis ilmu pun, kita tengok situasinya. Kalau orangnya keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, orang yang mendengar ucapan kita ke, kalau kita tengok dia ni nak sangka buruk pun tak baik juga kan. Kita anggap sahaja ucapan kita tu sebagai majlis ilmu, kita nak sampaikan ilmu. Kita cakap macam ni. Biasanya habis ceramah, habis ucapan, tuan-tuan, sekian saja ceramah saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah. Tetapi sebagai sandaran adab, yang baik itu kita sandarkan kepada Allah, yang buruk itu kita sandarkan atas kelemahan diri saya sendiri. Kena sebut, ini adab. Dari segi tauhid, keadaan sebenar, baik buruk daripada Allah. Kalau kita tak cakap macam tu, takut ada orang yang mendengar ucapan kita. Kita ni nak beradab dengan Allah Ta'ala, kita cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Dah dia ingat memang yang buruk tu kita yang buat, termasuklah dia dalam
fahaman Mu'tazilah. Tercebur dia. Masalah tercebur akidah tauhid ni, dia bukan macam tercebur parit. Nampak. Asal kecebur Jawa. Oh, kecemplung. Orang Jawa kata kecebur parit, kecemplung. Itu nampak, rasa sejuk. Tercebur akidah yang salah ni tak sedar. Jadi sebagai langkah berhati-hati, kita niatkan ucapan kita tu sebagai majlis ilmu, nak sampaikan yang benar. Jadi kita sebut dua-dua, tuan-tuan, untuk mengakhiri ceramah saya atau ucapan saya pada hari ini, yang baik itu daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah pada hakikat tauhid. Tapi sebagai sandaran adab, yang baik daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan tuan-tuan dari hujung rambut sampai hujung kaki. Susunlah bahasa sendiri. Itulah yang bagusnya, yang baiknya dianjurkan oleh ulama. Baik. Dan tiada harus, yakni haram bagi seseorang berhujah bahawa setiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya sebelum terjadinya maksiat, yakni dosa, supaya menjadi punca untuk mengerjakan maksiat itu. Satu orang tiada harus, yakni haram, dia nak buat maksiat, nak buat dosa. Contoh maksiat, contoh dosa, meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Kenapa tak buat contoh berzina? Sebab maksiat tu bukan berzina sahaja, segala jenis dosa. Meninggalkan sembahyang juga dosa. Zaman sekarang bukan zina saja berleluasa, meninggalkan sembahyang pun dah berleluasa. Apa salahnya saya buat contoh meninggalkan sembahyang tu? Baik. Jadi dia tak nak sembahyang, dia pun kata, aku tak sembahyang ni Allah Ta'ala dah takdirkan. Kau jangan risaulah. Macam tu pula haram hukumnya. Kenapa? Memang betul Allah Ta'ala takdirkan segala perkara, tapi engkau berhujah macam tu sebab kau nak menghalalkan yang haram, nak membenarkan meninggalkan sembahyang tu. Jadi haram berdosa dekat situ. Satu, haram sebab menggunakan hakikat tauhid untuk menolak zahir syariat. Yang kedua, haram sebab meninggalkan sembahyang. Baik. Berpegang dengan hujah yang keji ini, ramai yang jatuh, terpleset. Jawa kata terpleset. Kalau terpleset badan sakit, ini terpleset akidah, sakitnya tak rasa sekarang, sakitnya dekat akhirat. Naudzubillah min dzalik, kan neraka. Naudzubillah min dzalik. Terutamanya seperti raja dan orang-orang besar, mereka menyangka akan terlepas daripada tindakan Allah Ta'ala dan kemurkaannya tatkala mereka hendak menzalimi orang atau hendak berzina. Ini contoh diberi dalam kitab. Jika mereka menyertakan yang demikian itu sebagai cara untuk menghalalkan kezaliman dan perzinahan, nescaya kufurlah mereka. Moga-moga dilindungi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sampai tahap kalau menghalalkan yang haram boleh jatuh kufur. Alhamdulillah. Demikian lagi tiada harus, yakni haram berpegang dengan hujah tersebut selepas mengerjakannya. Tadi sebelum buat dia kata ni Allah dah takdirkan aku tak nak sembahyang. Haram. Boleh jatuh murtad kalau menghalalkan yang haram. Kemudian dia berpegang kepada hujah tersebut, yakni Allah jadikan segala perkara baik dan buruk, selepas mengerjakannya jika ia bermaksud hendak mengelakkan daripada had, yakni hukuman atau denda yang berpunca daripada dosa itu. Berzina kan hukumnya sebat tu kan. Kalau belum berkahwin di sebatan, hukum sebatan berapa kali tu lupa pula. Kalau minum arak 40 kali, zina 80 kali kalau tak silap. Semak kitab balik. Kalau sudah berkahwin berzina, rejam sampai mati. Itu had, hukuman. Jadi dia dah buat perzinahan, lalu dia kata Allah takdirkan aku berzina dengan niat nak mengelakkan hukuman, maka haram hukumnya.
padahal berzina tu haram, kau berhujah dengan bahawasanya Allah takdirkan kau berzina. Dari segi tauhid memang betul Allah takdirkan kau berzina, tetapi kau niat menggunakan hujah tersebut untuk mengelakkan daripada had hukuman atau denda. Jika ia bermaksud hendak mencegah cerca orang terhadapnya, maka harus baginya berhujah dengan yang demikian itu. Tapi kalau dia berhujah dengan sebab nak mengelakkan cerca orang, apalah kau ni, tak baik tau, tak baik tau. Kadang yang cakap macam tu pun buat juga, tak, kau tak baik lah macam tu, tak baik lah. Jadi dia katakan sudah takdir Allah, itu dibenarkan. Pasal apa? Nak mengelakkan orang cerca tu, cercaan orang, itu dibenarkan. Seperti berlaku kepada Nabi Allah Adam AS, di akhirat nanti Nabi-Nabi berdialog. Antaranya Nabi siapa saya lupa bertanya kepada Nabi Adam, kenapa engkau makan buah khuldi itu? Lalu Nabi Adam kata, sudah ditakdirkan Allah Ta'ala 50 tahun sebelum aku makan buah khuldi itu, bahawasanya aku akan makan buah khuldi itu. Janganlah dipertikaikan lagi. Itu dalil daripada Nabi juga, sebab nak mengelakkan cerca orang terhadapnya. Baik, nak masuk insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar atau baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.